Masa kita pergi rumah dia tu, aku memang perasan ada kelibat lalu lalang tau. This benda yang kelibat-kelibat ni bentuk dia susuk hitam macam tu kan. Dia tengah mencakar pintu. Macam tu bunyi cakaran. Aku rasa tempat tu macam bekas kubur. Setiap a certain period, the family has to ambil tanah daripada kubur and letak dalam pasu bunga kat rumah tu. So plot twist, si PA mandrem dia. So rupanya there's something in makanan dia yang PA ni dah letak. Dan siapa yang bekerjasama dengan PA ni adalah Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya bersama saya Hizman Huzi. dan saya Nelhanan aka Uncle Sister. Dalam siri kegemaran anda, Uncle Sister. Yes. So ini merupakan part 2 kepada kita orang berborak-borak dalam bilik hotel ni. Terima kasih kepada Mercure Living Putrajaya yang memberi kami lokasi untuk kita orang shoot dekat sini. Kita akan mulakan perbincangan kita pada hari ini yang menjadikan Uncle Sister itulah Uncle. Apakah dia punya cerita dia? Baru-baru ni aku pergi syuting. Biasalah ada seorang artis ni. I'm so sorry aku tak boleh review nama artis dia because aku dah berjanji dengan dia. Apparently aku baru pertama kali bekerja dengan dia, tapi dia tahu pasal Uncle Sister. Okay. So dia tahu pasal Uncle Sister dan dia dah follow aku lah. Dia dah follow aku dan dia hari tu nampak aku share post aku waktu kau cari PA. Dan dia cakap dengan aku macam, Nel, you ada cadangan PA lagi tak? I pun nak cari PA baru. Dia kata macam tu lah. Kat situlah terbukanya cerita pasal PA Hang Suang ni. Bekas PA dia adalah seorang PA yang Hang Suang lah. That's why dia mencari PA baru. Kita orang shooting dalam 1 week together. So aku kind of bonded dengan dia and help her to with this Kau dah tahu lah. gender dia apa? Perempuan. Perempuan. Masa kita pergi shooting tu, dia ceritalah bekas PA dia pernah mandrem dia. So it started with PA dia ni, biasalah dia mencari PA. Dan biasanya PA ni kau akan cari someone yang muda, because kau tak nak orang yang ada komitmen. Itu adalah kriteria PA, selalunya orang yang masih muda dan belum ada komitmen. So masa dia interview memang tak ada komitmen. Lepas tu tak bercadang nak kahwin lagi kan, berbela semua. Okay lah, fine lah, okay, boleh drive, boleh tolong run errands, boleh apa benda semua. So okay, sign up dengan dia jadi PA. Apparently dia punya PA ni seorang yang gila glamour. Kau faham tak? Ini kalau kau dengar episod podcast baru aku pasal tu, dia macam tu. Dia sejenis yang macam nak dia jadi PA sebab dia nak glamour. Faham tak? Dia nak selfie dengan artis, dia nak hua-hua. Sedangkan kau jadi PA, contoh kau pergi event, kau ambil story, bukan ambil story kau, ambil story bos kau ni, artis ni. So apparently it's different lah. Dia ni all the glam things dia suka. This artist macam okay lah, aku bagi muka lagi sebab budak-budak, dia kata kan. First month everything okay lah, baru lagi kan. So dia macam penyapu baru lah. Penyapu baru ni biasanya okay, itu adalah idiom untuk orang yang baru-baru kan. So semua bagus. Kerja PA, gaji dia tidaklah sebanyak mana, tapi perks banyak. Perks banyak gila. Mana-mana PA pun memang perks. Sebab satu yang kau tak payah risau, kau dah tak ada expenses daily makan. Betul. Sebab semua tu kau dah ditanggung benda semua. So you jimat banyak kat situ. Those ada perks. So ini juga perks PA Haze dia dapat ni tau. oh ya yeah. Apa? Haze ada PA sekarang. Yes. Kita update dulu. Saya ingin memberitahu kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak kerana anda semua telah saya kan Haze letak dekat Haze punya Instagram, Haze cari PA apa semua tu. Lepas tu Haze minta tolong kawan-kawan, even yang Haze tak minta tolong pun tiba-tiba diorang upkan dekat diorang punya IG story, Haze cari PA, Haze cari PA. Akhirnya Haze jumpa selepas interview 12 orang. Dan kehidupan Haze sejak ada wujudnya dia, hidup aku teratur. Kalau dia nak mandrem aku, mandrem lah. Sebab hidup aku dah teratur tau lepas ni. Rumah dah berkemas Rumah dah kemas, rumah aku bersih, faham tak? Dan baju aku semua berlipat apa semua. Bukan dia yang buat, tetapi dia hire, dia managekan lah. Dia managekan, dia hire orang gaji apa benda semua. Bukan dia yang buat. Bukan dia buat. Aku gila ke? Aku hire PA bukan hamba gila. Sambung pasal PA Hang Suang ni. Budak ni tahu tak Hang Suang tu apa? Kita ni duk sebut Hang Suang tak? Orang Malaysia tu tahu tak Hang Suang tu apa? Hang Suang tu apa? Hang Suang tu senang cakap celaka. Bahasa tu bahasa industri. Bahasa industri. Ya Allah, dia tu Hang Suang lah. Hang Suang. Budak ni dah lah gila glamour. The first month okay, masuk second month dan nampaklah belang dia. First adalah bila si artis ni kena kejut PA dia. Sebab dia dah lambat dah pergi syuting. Patutnya PA yang kejut dia kan. So sebab bila contoh habis syuting lambat, sepatutnya PA ni orang yang call dia, yang kata okay esok kita ambil semua. Tak, ini terbalik. Dia yang kejut, dia tunggu kan. So sehari dia bagi muka budak ni penat kot. Sebab budak ni tak biasa lagi kerja macam ni. Okay,
dah masuk hari ketiga masih lambat. So she decided to have this talk lah, macam awak tak boleh macam ni. Awak kena ambil saya, patutnya awak yang kena call saya. Lepas tu PA ni cakap, akak, saya bukan orang gaji akak tau. Dia cakap macam tu. Lepas tu lagi satu dia kata, gaji saya tak banyak tau. Artis dia macam terkesima lah, apa benda ni yang semua kan. Tapi dia masih bagi benefit of the doubt lah kat budak ni. Sebab dia kata okay, budak-budak kan. Sebab waktu tu dia busy gila, dia memang perlu PA. Dia tahan lagi dengan ni. Dia just cakap macam jangan cakap macam ni. Dia tak appreciate dan waktu tu dia tengah busy. Okay, lepas tu sambung lah. Okay, bila kau adalah personal assistant, automatically kau akan dapat akses pada rumah dia ni. Especially kalau personality yang kau jaga tu busy. So macam-macam kau buat lah. Okay, ni kunci rumah saya, tolong hire orang kemas. Biasanya orang yang desperate memerlukan PA ni, rumah dia dah tunggang terbalik lah kan. Dia dah tak sabar orang nak kirim dah. Rumah kita orang So dia bagi kunci kat PA ni. And then dia kata tolong hire orang kemas. Dia hire orang kemas, barang-barang hilang. Lepas tu PA ni kata maybe cleaner tu ambil. Tapi sebenarnya tak, PA ni yang ambil. Kenapa boleh kantoi? Yang PA ni pun bodoh juga. Dia hide bos dia daripada Instagram. Orang lain dia tak hide. Tiba-tiba dia dah jadi sort of nano influencer pula. Kau faham tak? Dia dah jadi macam influencer kecil yang macam ada baju baru, OOTD semua ni barang-barang artis ni. Mr. D, jangan buat macam tu kat aku. Jangan hide story. Aku nak tahu story kau apa. Terus yang si artis ni pula, dia sejenis busy. Memang dia tak masuk otak lah benda ni. Sampailah orang-orang dekat yang bekerja dengan artis ni kata, masuk PA kau. Dia bocor, sebab itulah yang bocorkan pun makeup artis sebenarnya. Tengah ni semua, tengah berdandan, masuk PA mu ni. Dia kata kan. Kenapa cakap macam tu? Tak adalah. Mau tengoklah dia punya barang-barang dekat IG tu. Mak tengok semuanya posh-posh semuanya kan. Semuanya bas-bas semua kan. Saya tengok dia biasa je benda semua. Lepas tu si PA makeup artis ni pergilah tunjuk Instagram, buka. Ni punya terkejut artis ni tengok semua tu barang-barang dia. Dan ada barang-barang tu barang yang dah hilang. So at that time dia baru sedar, alamak, aku ni dah tersalah hire orang. Tapi dia nak bagi peluang lah. Sebab dia cakap dengan PA ni, saya bagi awak one last chance. Sebab dia memang tak ada, dia memang tak ada assistant tu. Nak tahu tak kenapa? Aku yakin dekat bahagian komen ni orang akan cakap macam, kenapa bodoh sangat bagi peluang ni. Sebenarnya orang desperate. Dia tak ada assistant langsung. Tak ada assistant. So bila dah desperate, kau terpaksa tutup sebelah mata dan teruskan je cepat. Aku perlukan pertolongan ni. Itu yang berlaku. So lepas tu bila dia dah buat macam tu, dia dah cakap, saya bagi awak last chance buat macam ni. So PA dia ni tak puas hati sebab dah a few people dekat set dah tahu dia ni buat perangai kan. Orang kata artis ni kata, tolong jangan pakai barang-barang saya buat dekat akaun ni dan jangan hide saya. Dia bagi tahu terus lah. Seperti biasa, artis ni satu hari dia macam tak boleh bangun daripada tidur lah, walaupun dia ada shooting. Dia rasa sakit, tak sihat. So bila dia pergi, doktor kata letih kot. Mungkin you letih ataupun stress apa benda semua lah. Nothing bad lah benda semua. Tapi berhari-hari dia tak boleh bangun. So yang of course yang akan membawa akses, waktu tu PA dia macam, diorang ni macam dah berbaik lah, dah berdamai kan. PA dia bawa makan hari-hari, jaga dia kat sini, hati dia dah lembut lah. So plot twist, si PA mandrem dia. So rupanya there's something in makanan dia yang PA ni dah letak. Dan siapa yang bekerja sama dengan PA ni adalah mak PA tu sendiri. Apparently mak dia ni pun sejenis gila artis. La ilaha illallah. Ya weh, benda ni F out gila. Macam F out gila. Yang macam mak dia macam, patut si PA ni ceritalah kat mak dia, artis ni macam ni macam ni. Gaji tak nak bayar job dia. Sebab bila kau as a PA, sometimes kau tertahu lah berapa majikan kau ni buat sebenarnya kan. Duit dia berapa. So dia tak puas hati. Dia mahukan life seperti itu. Mak dia sendiri yang memang adalah makanan dia mess up with makanan PA ni. Sebab dengan artis ni. Sebab artis ni pergi berubat baru tahu orang terdekat yang buat. Lepas tu memang makanan dia tu dicemari dengan benda-benda yang macam ni lah. So dia muntah-muntah dan dia tak sihat sebagainya. Ada satu ketika artis ni dia senyap, dia tak buat apa-apa semua. Dan cerita ni memang tak terkeluar di luar sebab dia memang cover within dalam, sebab artis ni pun is a very private person. Kira career dia beberapa bulan tu dia tak ada job lah sebab dia recovery. So bayangkan berapa kerugian besar dia. Yelah. Dia ada benda tu. Okay, so dia ingat benda tu dah settle. Okay, benda tu dah settle, dia dah kembali bekerja. Untuk sampai sekarang dia tak ada PA lagi sebab dia masih trauma tau. Dia masih trauma. Tapi sebab sekarang job dah start banyak. Lepas tu dia kata one day dia nak keluar rumah, dia perhati ada orang ikut dia. Dia was-was lah. Dia rasa macam, alamak, apa yang ikut dia, risau pasal safety dia tau. Apparently benda ni masih mengganggu dia. Si PA ni walaupun dah tak tahu kat mana, masih menghantar-hantar dekat dia lah. Hari tu bila aku syuting dengan dia satu malam ni, dia kata dia takut nak balik.
So dia pun ajak aku duduk rumah dia. Ni standard lah biasa. Tapi maklumlah saya kan sekarang dah berkahwin, jadi saya tak boleh. Tapi I cakap dengan dia macam I can teman you ambil barang kat rumah and then we can go somewhere. Maksudnya dia nak duduk hotel ke apa, sebab even though dia kata dia duduk hotel dia rasa lagi selamat daripada duduk rumah dia. So within the time kita pergi rumah dia to pick up her things apa benda semua tu. Masa kita pergi rumah dia tu, aku memang perasan ada kelibat lalu lalang tau. Which is aku Dalam rumah? Dalam rumah. Coy. Aku baru duduk kejap, baru 5 minit aku dah takut kan. Dia nak nampak muka aku ketakutan, dia kata, you dah tahu kan? You dapat rasa kan? Sebab tu sebenarnya lebih dia, I memang nak duduk hotel malam ni, tapi I saja you bawa you sini teman I. Sebenarnya I dah ada dah barang tu. Sial lah. Sial. Aku duduk depan tunggu dia dalam bilik I semua. Memang obviously ada hitam yang macam tu tau. So lepas tu masa kita nak keluar tu, aku memang ini aku punya view lah. Dia tak nampak, tapi dia dengar. Masa kita nak keluar, dekat pintu tu, this benda yang kelibat-kelibat ni bentuk dia susuk hitam macam tu kan. Dia tengah mencakar pintu. Macam tu bunyi cakaran. So artis ni dengar punya tu cakar. Dia kata, macam ni lah tiap-tiap malam sebab tu I dah tak tidur dah kat rumah I. Macam tu kan. So dia ni sanggup pergi balik rumah mak dia. Rumah mak dia kat Negeri Sembilan tau. Dia kerja kat sini. Rumah mak dia kat Senawang tau. Sebab dia takut. Dia cakap dengan I, tolong you carikan I seorang PA yang kalau boleh beriman sikit. One thing about this person yang dah terkena very bad, maksudnya orang-orang ni they has a good heart lah senang cakap. Lepas tu diorang terkena real bad sebab few months dia tak boleh kerja kan. Diorang ada trust issue. So aku takut kalau aku mencadangkan, aku bolehlah cadangkan, tapi this person sekarang dah deal dengan trust issue yang sangat kuat. Takeaway aku based on conversation aku dengan dia, this thing stays dengan dia. Kau faham tak? All this gangguan, contohlah orang boleh buat dia apa benda semua. Okay, kalau dia dah seek help from alternative medication ke apa benda semua ni, agama ni semua, dia akan rasa traumatized. So this thing yang akan stay with a person. Bagi aku panggil PA ni hang suang celaka dia kat situ lah. Sebab kau menyusahkan orang ni. Ini bukan celaka dah, ni laknat dah ni. So senang cakap sekarang I'm trying to carikan PA yang aku try to look around lah siapa yang boleh jadi PA dia ni. Tapi benda-benda macam ni kan, maybe korang rasa not relatable to you guys, tapi sebenarnya relatable, especially kalau korang cari orang gaji. Housemate pun kadang-kadang housemate kita, alah yang muda-muda tu, especially kan kau ingat zaman sekarang ni muda-muda tak melayan ke benda-benda santau benda semua ni. Kau ingat ada satu post aku minta tolong kau share pasal aku cari rumah tu. That's actually for my friend Nisa, very good friend of mine. So dia nak pindah ke KL lah. So I'm actually helping her to find a new place, and she's being very specific kat area mana dia nak. Aku ada tag beberapa orang, tapi biasalah bila aku tag his, respon tu banyak. Yang reach out tu aku ramai Tapi selain daripada di Instagram, ada seorang ni, cerita ni Nisa pun tak tahu lagi. Kalau dia tengok ni dia akan tahulah. Aku terima salah mutual friend dia reach out to me. Dia cakap, I have a friend yang ada unit kat situ, dekat area situ, yang dia nak rent kan. Dia kata, you nak tengok tak? Because I actually, Nisa ada price range yang dia cari tau. So aku tahu waktu tu dia busy gila. Dia busy yang macam, kau faham tak? Kau dah bekerja 5 tahun kat Kuantan, tiba-tiba kau nak pindah kat KL. So kau ada banyak gila benda kau kena settle. So aku ni actually it's supposed to be a surprise for her. Aku nak everything aku dah tengok kan, aku dah view kan, and then aku cakap, Nisa, this is like a perfect house for you. Sebab sewa dia pun murah. Sewa dia murah daripada tempat-tempat yang lain Maksudnya murah dalam 200-300 daripada yang ni lah. Taklah murah gila. Taklah murah gila, but still a bit difference kan. Lepas tu dari gambar yang orang tu hantar, aku macam, kawan aku tu dia dealkan lah dengan yang tu kawan dia punya unit. So sedara dia punya unit, dia hantar gambar, aku tengok, nice, this is nice. Lepas tu kawan aku cakap, you nak pergi tengok tak? Sebab hari tu aku ada buat satu job dengan kawan aku ni, so might as well. Aku cakap, okay lah, before kita pergi job ni, let's go to view this house lah. If you punya relative ni okay. Apparently it's not relative dia punya house per se, relative dia punya kawan rumah. So jauh gila. Hubungan dia jauh lah. Hubungan dia jauh, tapi relative dia bin tolong kemas-kemas. Macam tu, tolong jagalah. Hari yang dijanjikan nak pergi tu, aku dah halfway, sebab aku akan jumpa dengan kawan aku di situ, dan dia lah yang akan champion this
house viewing kan, yang benda semua aku just mengikut. So aku tak ada communication direct dengan pemilik unit ni lah. Bila aku dah on the way, tiba-tiba kawan aku call, dia ada emergency yang masa tu kereta dia, tayar dia pancit. So dia akan lambat dan dia rasa, dan kalau dia settle this thing, dia rasa kita akan lambat pergi job kita. So dia cakap, I'm so sorry, boleh tak you pergi tengok seorang, sebab this person jangan risau, you sampai, you turun je, nah nanti dia ada. Dia dah ada. So you just meet orang nama Ari lah, kita bagi kan. Contohnya nama dia Ari kan. Bila pergi tu, aku pun jumpalah dekat lobby tu, aku tunggu kejap, adalah seorang ni turun kan. Aku tanya je, Ari yes, rupanya perempuan. Ariana Grande. Ariana Grande lah, perempuan. Macam, okay. So aku rasa selamat lah. Dia kata lah macam, this unit actually my family, tapi my family pindah kan. So I pun tak duduk sini. Tak apalah, you tengok dulu apa benda semua kan. Masa tengok-tengok kat situ, masa aku masuk situ, dia this one feeling yang rumah tu cantik, tapi feeling dia macam takut. Faham tak? Aku dah dapat that one feeling yang aku dah rasa seram kan. Seram gila apa benda semua. First pandangan aku, benda tu normal. Bila aku macam, sebab aku tiba-tiba pening, bila aku tengok betul-betul, aku rasa tempat tu macam bekas kubur. Aku dapat feeling macam aku dekat kawasan kubur. Dia macam tu, gambaran dia macam aku dekat kawasan kubur macam tu lah. Dia punya perasaan tu. So bila aku macam, something wrong about this house kan. Dia seram. macam di sebuah kubur lama yang out of nowhere. Itulah perasaan dia. Lepas tu dia kata, house the unit ni cantik, but aku cakap lah, I'm not feeling good. I'm actually macam carikan this house for my friend. Actually I bagi tahu terus-terang. So my friend is memang dia cari, babe, lepas I bagi tahu dia I cari for my friend, muka dia berubah. Muka dia berubah, yang tadi manis apa benda semua kan, tiba-tiba dia macam muka dia garang. Dia cakap, kenapa tak cakap awal-awal? Motif? Tiba-tiba dia marah aku. Aku takut mak takut punya. Aku macam, kenapa tiba-tiba I didn't see it coming. Dia macam, kenapa tak cakap awal? Lepas tu dia cakap, tahu tak, lain kali yang nak sewa kat sini lah datang, kenapa orang lain pula datang? Waktu tu aku dah jam macam, aku macam terkesima je. Lepas tu aku macam, lag lah. Aku macam, lag lah benda semua kan. Kenapa marah sangat ni benda semua kan. Dia kata kan, bukan semua orang boleh duduk sini kan. Dia cakap macam tu kan. Aku dah macam, alamak, apa benda lah ni pula kan. Aku memang takut gila lah. Lepas tu kan, dia marah yang tak semena-mena, yang marah gila kat aku. Yang random. Lepas tu aku tengah terkesima, aku macam nak call kawan aku kan. Lepas tu aku macam, sekejap saya nak I nak call kawan I kan. You call relax kan. Aku cakap, you relax, tak payah marah macam ni, apa benda ni kan. Nasib baik yang marah tu, maksudnya Ari tu perempuan. Tapi memang pelik dia marah memang berubah kan. Lepas tu dia keluar dari rumah tu kejap tau. Dia keluar dari rumah tu, aku call kawan aku kan. Kau cakap betul-betul ni rumah siapa tau. Lepas tu baru dia cakap, ni actually bukan direct saudara aku punya kawan, tapi saudara aku jaga unit ni. Kau dah berapa lama tak jumpa saudara kau? Lama dah. Apa benda dah macam ni kan. Lepas tu lepas tu Ari tu masuk balik. Bila Ari tu masuk balik, tadi kan dia marah kan. Ini dia macam someone new yang macam different from tadi. Lepas tu aku cakap, dia macam all good. Dia cakap macam tu kan. Okay, how's the house? All good. Sebab hari ni karakter dia macam chill macam tu. Lain daripada yang maki aku tadi tu. Laras bahasa dia, kenapa tak cakap awal? Dia macam yang garang, makcik-makcik kampungnya garang. Apa bipolar ni? Dia macam bipolar, tapi sebenarnya dia dua orang yang berbeza. So aku dah macam, aku macam, I cannot be here. Aku dah macam ni kan. Turun kan. Lepas tu dia kata, you okay? Okay, tak apa, kita boleh pergi bawah. Dia kata kita boleh pergi bawah. So bila dah pergi bawah, kita pergi dekat bawah tu, kita sembang. Aku tanya dia, sebenarnya apa jadi tadi kan? I tanya dia, I tanya Ari, apa jadi tadi? What do you mean? Tak, kenapa you tiba-tiba marah tadi? Sebab of course lah, kita kan sains sebelum tahyul. Lepas tu dia cakap, lepas tu muka dia macam, I marah you tadi. Muka dia berubah. Alamak, I think you have met her. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu kan, baru dari situ, okay, I really hope, okay, right now my family is desperate for someone to stay here because this unit has been vacant for a very long time. Susah kita nak jadi penyewa. But I hope anyone yang ni, you tak cerita benda ni. Apparently aku cerita dekat sister kan. So apparently mak dia ada saka. Okay. Mak dia ada saka, dan saka tu suka menyerupai dia orang. Who I just met family dia punya saka. Yang marah aku. Yang marah aku kenapa. Yang tak semena-mena. Yang tak semena-mena tu, that's not her. Dia tahu, alamak, tak potential lah tenant ni sebab dah tahu what's happening dia ni kan. Tapi that's why dia cakap lepas tu and then dia buka cerita how mak dia dapat dia saka. Dia tak tahu pun because dia saka mak dia. Actually mak dia dengan the nenek dah lama terpisah sebab mak dia ni belajar kat luar negara. Okay. So bila balik biasa lah, klasik lah, dah nenek dah meninggal, mak kena balik, and then mak dia the only perempuan dalam family. So dia kena turunkan kepada anak perempuan.
So aku tak tahu macam mana proses dia, tiba-tiba dapat kat mak dia. So ever since that, keluarga dia ni dikacau lah. Dikacau oleh benda tu. Kita ni bukan orang pertama yang view. Dah ramai dah orang view. Dan kadang-kadang this sucker just decided to say hi. Dan dia akan marah kalau yang tengok tu bukan perempuan. Dan juga bukan dia orang yang selalunya yang dia nak sangat duduk kat situ adalah orang yang like her words, yang ada ability macam ni lah. So they trying to find kawan lah sebenarnya. By the way, lupa. Kenapa kan aku cakap kan, aku masuk rumah tu aku rasa macam berada di kubur lama kan. Kenapa? So antara amalan dia this girl cerita, Ari cerita, amalan tu memuaskan saka ni, sebab saka ni dia ambil dari tanah. Saka tanah senang cakap kan, benda semua. So antaranya setiap a certain period, the family has to ambil tanah daripada kubur and letak dalam pasu bunga kat rumah tu. Sebab itu macam origin macam melambangkan mambang tanah lah. Mambang tanah macam tu lah. But mesti daripada kubur, tanah kubur. Aku macam, lah itu kaitan dia. Kenapa kita dalam dunia yang serba moden ni, kita masih lagi mengamalkan benda-benda macam ni? Macam, ya Allah, negara lain dah ada banyak teknologi dah, kita ni masih lagi stuck dengan mambang tanah. Dah bodoh lah. Betul. Tapi that's the thing lah. Macam, you know, as stupid sorry. As stupid as it sound, macam keluarga ni lah, tiba-tiba dia dapat. Kau faham tak? So sometimes itu ujian kepada keluarga tu lah. Tapi of course lah, bila dah terjadi benda macam ni, aku tak bagilah kat kawan aku. Elok-elok aku nak tolong dia, tercari pula rumah yang ada kakak. Ada kakak dalam tu. Allah. Okay guys, itu saja daripada kami dalam siri Uncle Sister kali ni. Semoga tak tahulah korang dapat banyak pendidikan moral ke daripada cerita kita orang ni. I don't know. Tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa untuk follow kami. Jangan lupa untuk follow Hanan dekat podcast Spotify, sebab nanti TTYL cari, dan sebab nanti next episode akan ada Haze juga kat dalam tu. Okay, see you guys. Assalamualaikum. Bye.